قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. حكاية أخرى. هذه حكاية أخرى. Bermula ini ialah satu cerita yang lain. Jadi kalau kitab saya ni pada muka surat 12. Pada muka surat 12 pada hadis yang ke-6. Jadi hadis yang dulu kita dah cerita dah tentang berkenaan tentang pengislaman Saidina Abu Bakar. Macam mana jalan cerita dia. Saidina Abu Bakar kita maklum pada asalnya dia bermimpi. Dia mimpi matahari dan bulan tu duduk di atas riba dia. Duduk matahari dan bulan tu. Kemudian dia pergi berjumpa dengan seorang rahib daripada Nasrani. Kemudian dia minta rahib Nasrani tadi tu, dia minta takwilkan mimpi dia, takbirkan mimpi dia. Jadi rahib tu cerita tentang takwil mimpi dia tu, bahawa dia Sayyidina Abu Bakar ni dia akan masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam tu dia cerita tentang kebangkitan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi panjang cerita tu. Tu saya ringkas lah. Dan pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar tu masuk Islam. Baik, ini cerita lain pula. Ni nak cerita tentang orang masuk Islam. Ada orang jadi itu dah cerita tentang Sayyidina Abu Bakar. Ni nak cerita pula tentang orang Majusi pula. Ya, Ustaz. Ni nak cerita orang Majusi pula. Kata dia, hadhihi hikayatun ukhra. Bermula ini ialah hikayat yang lain. Cerita yang lain. Kana. Adalah dua saudara Majusiyani. Kana akhawani Majusiyani. Fi zamani Malik ibn Dinari. Adalah dua saudara yang Majusi. Majusi ni orang yang i'tikad. Dia i'tikad dua perkara. Dia i'tikad dua perkara. Satu Tuhan Nur, satu Tuhan Zulmah. Satu Tuhan tu cahaya, satu lagi Tuhan kegelapan. Jadi i'tikad Majusi ni dia ada dua perkara. Satu Tuhan Nur, Tuhan cahaya, satu lagi Tuhan kegelapan. Tuhan jahat lah benda kata. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Itu i'tikad Majusi. Memang dia sembah api. Tapi dia ada dua i'tikad dia. Itu orang Majusi. Kana akhwani Majusiyani. Adalah dua saudara Majusi fi zamani Maliki Dinari. Pada zaman pemerintahan ataupun pada zaman Malik bin Dinar. Malik bin Dinar seorang ahli sufi. Kalau kita tengok dalam kitab Kifayatul Azkiya, saya ada bahas juga tentang cerita Malik bin Dinar. Berkenaan tentang syariat baru ni. Hari Selasa baru ni, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni dia seorang yang tak silap dalam cerita dia tu, dia tu selama 40 hari. Selama 42 tahun, tak silap lah. Ke cerita lain? Rasa dia dah orang ni. Ataupun cerita lain lah. Rasa dia dah 42 tahun, dia tak makan benda syubhat. Malik bin Dinar. Dia tak makan. Dia tak makan perkara syubhat tu. Seperti contoh, di Basrah tu berlakunya, di Basrah ada buah tamar. Satu buah tamar, satu buah rutab. Kalau buah tamar ni, tamar kering. Buah kurma kering. Kalau rutab ni, buah kurma basah. Jadi bila pada masa tu, buah rutab ni tengah berbuah banyak lah. Banyak orang ambil buah rutab. Orang kata sedap lah buah rutab ni. Contoh dekat virus sekarang ni apa? Nampak duk virus sekarang ni, dekat Malaysia ni, buah rutab lah tu.
Dia kata apa? Kurma fresh kan. Tu basah tu. Tok lah tu sekarang tu. Ni pada zaman dulu tu, zaman Malik bin Dinar tu dia bila buah rutab tu masyhur masa tu. Tapi dia tak makan, dia tak nak makan selama 42 tahun. Sampai dia mati. Hatta mata, sampai dia mati. Dia tak nak makan dekat Basrah tu. Nak cerita dia ni, dia jauhkan daripada perkara syubhat. Baik tengok. Jadi adalah dua saudara ni, dua orang Majusi yang ada pada zaman Malik bin Dinar. Abadan nara, telah beribadatlah oleh kedua-duanya akan api. Abadan nara. Telah ibadatlah oleh kedua-duanya akan api. Ahaduhuma tu jadi badal pada kata abada. Abada tu ada alif Kitab tu ada alif tak? Yin. Ada. Kitab ajar warna ada. Ada Ustaz. Abada. Ada alif. Abada. Telah beribadatlah oleh kedua-duanya. Sebab dua Majusi tadi Telah beribadatlah oleh kedua-duanya akan api. Ahaduhuma badal pada kata abada. Salah satu daripada keduanya iaitu akhawaini tu. Daripada dua saudara tu. Dia beribadat pada api berapa tahun? Dia beribadat pada api tu, dia kata sab'ina sanatan. Selama 73 tahun. Tu dia. Dia beribadat selama 73 tahun. Wal akharu, yani wal akhul akharu, dan saudara yang satu lagi tu khamsan wa salasina sanatan, 35 tahun. Lama beribadat seorang tu 70. Abang tu 73 tahun, adik tu 35 tahun. Faqala al-akhul asgharu li akhihi al-akbari. Tengok. Maka berkatalah oleh adik yang kecil. Adik, maksudnya adik dia lah. Al-asgharu tu, adik yang kecil. Li akhihi, saudaranya, saudara akhi tu al-akbari yang besar. Adik kecil dia kata dekat abang dia. Dia kata apa? Ta'ala hatta nujarribuha. Nampak? Ta'ala, hendak datanglah oleh kamu. Dia kata mai. Ta'ala tu ta'ala. Kan kata ta'ala. Orang Arab kata ta'ala, sini, mai sini. Adik tu kata kat abang dia. Ta'ala. Mai kau. Hatta nujarribuha. Sehingga kita mengujilah. Akan api. Ni sini aku nak kita uji api. Dia nak suruh test kat api tu. Test mana tengok. Duk sembah lama dah. Pelik juga api tu tak boleh tolong dia pun. Jadi dia nak uji lah api tu. Duk sembah api kan. Macam mana? Lepas tu dia nak test. Nujarribuha. Sehingga kita test. Sehingga kita menguji akan dia. Akan an-nar. Tengok. Hal tahtarimuna au tahrikuna kama tahrikul ladzi lam ya'budha. Jadi nak test lah. Nak menguji tadi. Adakah memulialah ia an-nar tu akan kita? Tengok. Jadi nak test lah. Api tu boleh memuliakan kita ke? Au tuhrikuna, ataupun membakarlah ia api akan kita. Kita duk beribadat lama sangat ni abang.
Dia kata kat abang dia lah. Biar kita ni duk biar ibadat kat api lama sangat. Jom kita uji sikit. Dia nak muliakan kita ke dia nak bakar kita? Nak test. Tengok dia kata. Kama tuh kama tuhrikul ladzi lam ya'budha. Seperti mana membakarlah ia api tu akan allazi ini tuhriku ini tuhriku manil lazi tambah man. Tuhrikuna kaf tu takluk pada tuhrikuna ya. Membakarlah ia api na akan kita seperti mana tuhriku manil lazi tambah man satu. Ajaran man mim nun dekat celah-celah al-lazi tu. Seperti mana membakarlah ia api akan mereka mana? Lam ya'budha. Yang tidak menyembahlah ia man tadi tu, akan dia akan api. Jadi dia nak test lah. Dia kata kalau membakar tadi tu, bagi orang yang tak beribadat pada dia. Mungkin kita ni dia tak bakar kot, sebab kita duk muliakan dia, kita duk beribadat pada dia. Adik tu cerdik sikit. Kemudian tafrek. Fa ini taramatna an-naru na'budha. Tengok. Tengok si adik tadi cerdik sikit. Fa ini taramna. Tak kena. Fa ini taramat. Nanti ya. Ini taramatna. Jikalau memulialah akan kita oleh api. Jawabin. Na'buduha. Na'buduha. Nescaya beribadatlah kita akan api. Dia kata kat abang dia. Kalau lah api tu muliakan kita, kita duk beribadat pada dia, dia tak bakar kita, kita beribadat pada dia. Wa illa. Jikalau tidak. Wa illa. Wa illam tahrimna an-naru. Dan jikalau tidak memulialah oleh api tadi akan kita, atau jikalau tidak memulialah akan kita oleh api, kalau lah api tu tak memuliakan kita, fala na'buduha. Tambah sikit kan. Fala na'buduha. Wa illa fala tu ajaran wa illa tu mana? Jikalau tidak. Wa illa tu dengan mana? Wa illam tahtarimna an-naru. Ambil balik yang depan tu. Wa illam tahtarimna an-naru ay fala na'buduha. Dan jikalau tidak menghormatilah, tidak memulialah akan kita tu lah api. Kalau api tu tak muliakan kita. Fala na'buduha. Maka tidak beribadatlah oleh kita akan api. Dia beritahu kat abang dia, Ajarana. Jadi dia beritahu kat abang dia, kalau lah api tu memuliakan kita, kita ibadat pada dia. Kalau dia tak muliakan kita, kita tak usah ibadat pada dia. Oh, cerdik juga nampak adik dia tu. Tengok. Lepas tu tengok. Qala, berkatalah ia. Al-akhul akbar. Abang dia tadi tu. Al-akhul akbar. Saudara dia lah. Saudara yang abang dia lah. Abang dia cakap. Naam, ya boleh. Okey, dia kata tak apa, boleh. Naam, ya. Fa'auqadan nara. Maka menyalalah oleh kedua-duanya akan api. Abang dia setuju dah ajaran dah. Lepas tu juga, ya ambil api, dia cucu api, dia nyalakan api. Abang adik dia lah, menyalakan api. Fa'auqada nara. Maka menyalalah oleh kedua-duanya, itu abang adik tadi tu, al-akhul asghar dengan al-akhul akbar tadi, naran akan api. Untuk menyala lah. Tengok. Faqala al-akhul asgharu li akhihi al-akbari.
Maka berkatalah oleh saudara adik tu. Ini adik dia lah mereka kata. Yang kecil. Saudara yang kecil maksudnya adik Dia bahasa Arab dia tak kata adik je. Bahasa Arab dia kata al-akhul asghar. Kalau al-akhul akbar tu abang. Lebih besar sikit, lebih besar. Faqala al-akhul asghar li akhihi al-akbar. Faqala al-akhul asgharu li akhihi al-ard. Maka berkatalah oleh adik bagi abang dia tadi tu. Anta tad'u yadaka am ana ad'uha? Dia pancing abang dia. Adakah bermula engkau, wahai abang, tad'u yadaka, meletaklah oleh engkau akan tangan kau, am ana ataupun aku, bermula aku ni ad'uha, meletaklah aku akan tangan aku. Dia kata kau nak letak tangan kau ke nak letak tangan aku dulu? Adik dia tanya. Kau nak letak tangan dulu ke nak letak, nak aku nak letak tangan dulu? Apa adik dia tanya tadi? Adik dia tanya kat abang dia. Abangnya nak letak tangan dulu ke adik nak letak dulu? Faqala. Maka berkata ia abang tadi tu, al-akhul akbar. Bal anta tad'uha. Oh, dia suruh adik Bahkan bermula engkau tu tad'uha, meletaklah oleh engkau akan yada, akan tangan kau. Tad'uha ini tad'u yadaka, akan tangan kau. Dia kata kau letak dululah. Lepas ni aku turut pergi, aku letak kat belakang. Abang Fawada'a al-asgharu yadahu 'alaiha. Fa'ahraqat asbu'ahu. Faqala Tengok. Maka meletak si adik tadi akan tangannya, tangan al-asghar, 'alaiha 'alan nar. Fa'ahraqat asbu'ahu. Maka membakarlah ia api akan jari-jarinya, jari bagi adik dia tadi. Faqala, maka berkatalah al-akhul asghar, dia kata apa? Ni mengerang ajar mana? Tak cakap juga. Kita tak cakap panas. Kita gitu Dia cakap tu dia panggil apa Yen? Dia panggil isim fi'il mudhari'. Dia panggil isim fi'il mudhari'. Bukan isim fi'il amar tu, bukan suruh. Dia panggil isim fi'il amar. Isim fi'il mudhari' dia panggil. Dia ada isim fi'il amar, ada isim fi'il mudhari'. Sedang tu. Tapi jadi dia merang dia kata gitu. Dah kena panas adik dia, terbakar tangan adik dia tadi. Wa naza'a yadahu anha. Maka mencabut dia, mengangkatlah. Asal naza'a tu mencabut. Wa naza'a. Maka mencabutlah ia al-akhul asghar tadi. Yadahu akan tangannya anha daripadanya, daripada api. Dia pun angkat. Cabut dia masa mengangkat lah. Dah panas tu angkat tangan lah. Faqala. Berkata adik. Adik dia kata apa? Tengok adik dia kata apa. Suka saya nak tergelak Adik dia kata apa? Faqala. Maka berkatalah ya adik. A'buduka munzu khamsi wa salasina sanatan. Aku beribadat kepada engkau, wahai api, munzu khamsi wa salasina sanatan. Semenjak 35 tahun dah. Dia marah api tu. Dia marah api tu.
Ha. Api tu bakar. Dia dah hormat api tu. Ajaran tak. Tiba-tiba dia bakar tangan tu. Ha. Orang Majusi Ha. Tiba dia bakar tangan tu. Marah adik tu. Ha. Tengok. Apa kakak? Tak elok. Lagi tidur. Tutup lampu kak. Tak. Tutup pintu. Pergi tidur kak. Ni. Yang ambil tengah ajar ni. Lagi. Tutup pintu. Ni. Nasi. Dia nak marah. Jadi dia nak marah Dia nak marah kat api tu. Dia kata apa? Tengok dia kata apa? Faqala. Maka berkatalah ia adik tadi. A'buduka mundu khamsin wa salasina sanatan. Fatu'azini. Fatu'zini. Berkatalah ia al-asgharu. A'buduka. Tuan kata, ya nar, wahai api. Tambah sikit ajarannya. Ya nar, wahai api. A'buduka munzu khamsin wa salasina sanatan. Wahai api, a'buduka. Aku beribadat kepada engkau munzu. Semenjak khamsin wa salasina sanatan. 35 tahun dah. Fatuk zini. Maka menyakitilah oleh engkau akan aku. Kau nak sakitkan aku apa-apa? Dia kata kat api. Faqala. Maka berkatalah ia al-akhul al-asgharu. Adik dia kata, ya akhi, wahai abang, ta'ali, jom, mari, hatta na'buda rabban wa ilahan wahidan. Oh, tu dia. Adik ajak abang, adik dah kena tu. Abang dia dekat tepi dia tu, abang dia nampak Ya akhi, wahai abang, ta'ali. Ya, jom. Tadi ejaan ke mana? Ta'ala. Ejaan sama tak? Dia tahu ya ta'ala. Ta'ala tu bukan ta'ali. Ta'ala. Ta'ala ya. Wahai saudara ta'ala, hatta na'budu rabban. Sehingga kita beribadatlah akan Tuhan. Wa ilahan wahidan. Dan Tuhan yang satu. Akan Tuhan dan Tuhan yang satu. Ni. Wah, apa dia? Apa tu? Apa? Tidak lain. Ayat Quran tu mana? Apa? Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada apa ya? Wow tu apa ya? Ngaji malam. Am kepada khas dan sa'ah. Ilaha wahidah tu apa? Roban umum. Atau wa tu atau Umum kepada khas. Umum? Dia panggil Umum. atau apa? Atfu umum ila khas. Atau umum ke? Min atfil am. Ya, mi'atnya. Mak kata atau umum. Campur Arab Senayu. Min atfil am ala khas. Ada sahabat lah. Sahabat dengan Ali tu Yin. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Hafizu ala, jagalah oleh kamu. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Nampak tak? Nak sama tak? Hafizu ala salawati. Semuanya ni kan? Dia kata apa? Nak budu rabban wa ilahan wahidan.
Bukan ilah dengan rabban sama. Sama tapi dia panggil min atfil am alal khas. Dalam apa ni kan? Itnab. Kalam itnab. Kalau itnab. Dalam bab balarah. Habis. Sehingga beribadatlah oleh kita akan Tuhan dan Tuhan yang satu. Baik. Lau aznabna wa tarakna lau aznabna, jikalau membuat dosa lah oleh kita wa tarakna, dan meninggallah oleh kita. Jikalau membuat dosa lah oleh kita dan meninggallah oleh kita, amrohu, akan pekerjaan Tuhan, khamsami'atin amin, selama 500 tahun masalan. Jadi dia kata apa? Lau aznabna, jikalau lah lau aznabna, kalaulah kita buat dosa, jikalau lah membuat dosa lah oleh kita, wa tarakna, dan meninggallah oleh kita, amrohu akan pekerjaannya, wa tarakna amrohu, dan meninggallah oleh kita akan pekerjaannya, pekerjaan Tuhan. Amrohu amru rabban. Berapa lama tu? Khamsami'atin amin, akan 500 tahun masalan. Ini umas sidulakan masalan. Sebagai contoh, kalau kita tinggal pekerjaan Tuhan tu 500 tahun, tajawaza anna wa afa anna bi ta'atin sa'atin wahidatin. Allahu akbar. Nescaya membalaslah, tidak mengambil salah lah daripada kita. Tidak mengambil salah lah ya Tuhan tadi tu akan kita, daripada kita. Wa'afa anna, dan memaaflah ya Allah Ta'ala, ya Tuhan tu daripada kita. Bita'atin sa'atin, dengan satu taat, dengan taat dalam masa satu saat. Sa'atin wahidah. Ibaratnya kalau kita buat pekerjaan suruh Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala dah tak ambil salah kat kita dah. Allah Ta'ala maafkan kita dah. Dengan taat kita buat tu satu saat. Tu maksud dia. Dengan satu masa. Wastighfari marwatan wahidatan. Atau pada kata bita'atin. Lagi pula, tajawaza anna, dan tidak ambil salah lah ya Tuhan, wa'afa anna bistighfarin, dengan istighfar marratan wahidah, dengan sekali istighfar. Jadi kata bebek kita tinggallah, tinggalkan ibadat pada api ni, kita tinggal akan Tuhan yang Maha Api ni dengan 500 tahun. Lama. Soalan kata kita tinggalkan tadi tu, dia kata contoh, sebagai contoh lah. Itu kata dia, kalau kita tinggal tu, nescaya Allah Ta'ala tak ambil salah dengan kita dah. Allah Ta'ala maafkan kita. Tapi maaf tu dengan apa? Dengan kita taat dengan satu saat. Ataupun kita istighfar tu dengan sekali. Adik bagi tu kat abang dia tadi. Fa'ajabahu al-akhul akbaru. Maka menjawablah akan dia. Kena tak? Oh, tu abang dia bagi tahu. Jadi tu. Kena tak, Yen? Faqala ya akhi ta'ala hatta nabluwa wa ila waidan. Abang yang dengar jawab lah. Abang dia jawab tu lah. Abang jawab Tapi fa'ajabu al-akhul akbar. Ada hu tu.
Dah. Dah kena. Fa'ajabu, maka menjawablah akan dia, akan al-akhul asghar tu oleh al-akhul akbar. Jadi abang ni jawab. Betul tu. Ila zalika ibadati rabbi. Betul. Jadi abang ni pun jawab dekat adik dia. Fa'ajabahu, maka menjawab akan itu, akan adik dia tu oleh abang dia. Ila zalika ibadati rabbi. Kepada sembah Tuhan tadi tu. Tengok abang ni jawab ke mana? Abang ni kata apa? Tengok. Faqala, maka berkatalah ia. Ya al-akbar, ta'ala, hatta, sehingga nazhabu. Hatta nazhaba tu. Okay. Ta'ala. Marilah. Mari sini. Dia kata. Ta'ala, mari. Wahai adik. Hatta nazhaba ila man yadulluna ala tariqil mustaqim. Kena tak kena. Faqala tu rujuk pada adik dia ni. Tadi tu abang dia menjawab akan dia oleh akbar pada ibadur rabbi. Faqala. Mata adik dia tanya. Adik dia beritahu lagi. Faqala, maka berkatalah ia adik tadi. Ta'ala, mari abang. Hatta nazaba ila man yadulluna ala tariqil mustaqim wa yu'allimuna dinul islami. Dinul islami. Tu. Kena lain. Akbar Lain. Kenapa macam akbar sebab tak nampak jawapan ni. Jawapan abang dia tu. Nampak jawapan abang kan? Tapi masalah abang bukan abang ni bukan masukkan tangan kan? Tak. Apa tengok baca depan tu. Tengok. Sebab panjang lagi situ tengok. Faqala, maka berkatalah ya akbar. Abang dia. Ta'ala, jom. Hatta nazhaba ila man yadulluna. Sehingga pergilah oleh kita kepada mereka yang menunjuklah ia man tu akan kita, menunjuklah ia seorang tu akan kita ala tariqil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Abang dia ajak. Wa yu'allimuna dinal islami. Betul lah, abang. Maka mengajarlah ia man tu akan kita akan agama Islam. Bukan dinu dina maafkan kedua. Faqala. Qala sini dia panggil qala rawi. Berkata rawi. Rawi berkata, rawi ni maksud riwayat riwayat lain. Versi lain ajarana. Qala ini qala rawi. Fajtama'a ra'yuhuma, maka berhimpunlah oleh pendapat akhwai ni di atas pendapat kedua-dua tadi. Jadi dia bersepakatlah dua, betul lah abang dia cakap. Ada sepakat dua. Ala ayyazhaba ila Malik ibn Dinar. Jadi bersepakatlah pendapat dua-dua tadi tu, adik-beradik tadi tu, di atas bahawasanya pergilah oleh kedua-duanya ila Malik. Pergi tu kepada Malik ibn Dinar. Sebab apa? Liyu'arridu alaihima al-Islam. Supaya melintangkan, supaya menunjukkanlah ia Malik bin Dinar, liyu'arridu alaihima, menunjuklah ia Malik bin Dinar, alaihima, di atas kedua-duanya, di atas abang dan adik tadi, akhwai ni tadi. Menunjuk apa? Al-Islam akan Islam. Jadi kedua-dua tadi adik-beradik tu lah ajarana bakat-bakat jumpalah. Nak minta Malik bin Dinar tu tunjuk pada dia akan Islam. Faqasadahu.
maka mengkosadlah oleh mereka itu, menujulah. Fakosada tu menuju. Menujulah oleh kedua-duanya akan Malik bin Dinar. Pakat kedua-dua tu pergilah ke Malik bin Dinar tu. Fa'atayahu, maka datanglah oleh kedua-duanya akan fa'ataya, maka pergilah, datanglah. Maka datanglah kedua-dua tu pergilah kedua tu akan apa? Akan Malik bin Dinar. Fawajadahu, maka mendapatlah oleh kedua-dua tadi tu akhwat itu akan Malik bin Dinar. Wa huwa, maka bermula ia Malik bin Dinar tu fi sawadil Basrati, pada jemaah Basrah. Jadi Malik bin Dinar ni seorang betul dah ajaran dah. Saya cerita bawah ni. Malik bin Dinar dia beri syubhat selama 42 tahun sampai mati. Dah lah. Nampak ni Basrah ni dalil ni. Seorang ahli sufi, tabi'in ni nampak ni Basrah. Betul dah. Dalam ajaran ni ikut saya ke yang Hidayatul Azki tak? Ikut. Betul. Betul dah saya cerita bawah ni kan? Alhamdulillah. Ni Malik bin Dinar. Wahwa, dan bermula ia, padahal ia Malik bin Dinar itu fi sawadil Basrati, pada jemaah Basrah. Jadi duduk dalam jemaah Basrah. Ya jalisu, hal keadaan Malik bin Dinar tadi tu, duduklah ia lil ammati. Hal keadaan itu duduklah ia bagi orang awam. Malik bin Dinar ni duduk macam orang awam je. Lil ammati ni bagi duduk orang awam. Dia duduk tu macam orang awam, orang biasa. Orang ahli sufi gitulah. Lepas tu wa yu'azzi tak wa yu'azzuhum wa yu'azimuhum. Makna wa yu'azimuhum, dan mengajarlah ia Malik bin Dinar akan al-ammah. Wa yu'azimu tu atau pada kata tu kan, atau pada kata yang lisu. Hal keadaan, dia panggil hal pada kata huwa i'tibar ataf. Wa yu'azimuhum, dan mengajarlah ia Malik bin Dinar akan manusia al-ammah. Dia ni orang Malik bin Dinar, dia mengajar orang ramai. Wa qad ijtama'a alaihi khalqun kasirun, sesungguhnya berhimpunlah di atasnya di atas Malik bin Dinar tu oleh manusia yang ramai. Khalqun kasirun, oleh manusia yang ramai. Jadi orang banyak orang mengaji dengan dia lah, Malik bin Dinar ni. Falamma waqa'a, tengok. Falamma waqa'a ba'dahuma, maka tak terkala berlakulah basaruhuma alaihi, maka berlakulah oleh pandangan oleh kedua-duanya, iaitu akhwat tadi tu, alaihi ala Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar tengoklah, dia pandang, ni Malik bin Dinar ni. Jadi berlakulah pandangan. Maksud berlaku pandangan tu, maksudnya dia nampak Malik bin Dinar. Sedang elok aja nak jumpa Malik bin Dinar. Nampak tengok, Malik bin Dinar, masyhur, ramai. Qala akhul akbaru li akhihi al-asghari. Abang dia beritahu kat adik dia pula. Berkata oleh abang dia bagi adik dia, qad badali alla
alla uslima fa innahu qad madha aksuru umri fi ibadatina. Oh, abang berubah hati pula dah. Abang dia berubah hati pula dah. Macam mana? Qad badali. Sesungguhnya telah zuhirlah, telah nyatalah. Telah nyatalah bagi aku alla aslama. Bahawasanya tidak Islam lah oleh aku. Dia kata aku tak mau Islam lah. Abang dia kata aku tak mau Islam. Sebab apa? Fa'innau. Kerana sesungguhnya qad madha. Hawala sya'na. Sesungguhnya qad madha telah lepaslah. Aksaru umri. Terlebih banyak daripada umur aku. Fi ibadatina. Telah banyaklah nisbah umur aku itu pada ibadatkan api. Dia kata aku tak mau masuk Islam adik. Aku dah habis masa, spend masa umur aku ni dah habis ibadatkan api dah. Tiba-tiba nak tukar. Tak apa, biarlah aku nak kekal dan nak sembah api lah. Abang dia kata itu. Walau anni aslam tu wa raja'tu ila dinil Islam. Walau sabata anni. Dan jikalau tetaplah sesungguhnya aku ni aslam tu. Ni siapa kata ni? Ayin. Walau anni. Dan jikalau tetaplah sesungguhnya aku ni aslam tu. Islamlah oleh aku. Wa raja'tu dan kembalilah oleh aku ila dinil Islam. Kembalilah aku pada agama Islam. Wa dini Muhammadin dan agama Muhammad. Yu'ayyiruni. Yu'ayyiruni ahlul baiti wa jawari. Jadi abang dia katalah, kalaulah, walau sabata, jikalau sesungguhnya aku ni Islam, kalau aku masuk Islam, wa rojak tu dah kembalilah aku kepada agama Islam, wa dini Muhammadin, dah kembali pada agama Muhammad, yu'ayyiruni, mencelalah akan aku, ahlu baiti oleh ahli bait aku. Apa? Ahli rumah aku. Apa dia? Dia kata kalau aku masuk Islam ni takut bini aku cela aku, anak bini aku cela aku. Tak sedap lah. Wajawari. Dan mencela oleh jiran aku. Jiran pun tak katakan dia, oh pergi kat agama Islam. Padahal dah ibadat kat api lama dah. Wa naru ahabu ilayya min ta'birihim. Dia kata bermula api itu terlebih kasihlah kepada aku min ta'yirihim, daripada mencela oleh mereka itu. Dia kata bebek, kata api itu duk kasih pada aku dah daripada mencela mereka itu pada aku. Bebek aku kasih kat api daripada api, daripada ahli bait aku ataupun keluarga aku duk cela aku, jiran aku duk cela aku. Abang dia beritahu itu. Faqala lahul akhul aswaru, maka berkatalah baginya, bagi al-akhul akbar tu oleh al-akhul aswaru, oleh adik dia, la taf'al, jangan kamu buat. Tak apa bang, biar. Li'anna ta'yirahum qad yazulu. Tengok. Sesungguhnya mencelalah oleh mereka itu ahli bait, keluarga engkau, kawan jiran kau tu. Qad yazulu, terkadang boleh hilang. Orang nak cela ni berapa lama jarana? Paling-paling pun sehari 2 hari, lepas tu tak ada cela dah, boleh hilang benda tu. Adik dia kata, kalau orang kecil kau tu sekejap je, bukan lama pun. Wan naru abadan la tazulu, bermula api tu selama-lama. La tazulu, tidak hilanglah ianya api tu tak hilang. Tapi kalau anak bini kau cela, kau boleh hilang. Adik dia beritahu. Falam yastami' ilaihi,
maka tidak terima dengarlah ia abang tu ilahi ila akhil asghari, kepada adik dia tak dengar. Faqala lahu anta wa sya'nuka anta syaqiyun ibnu syaqiyyin. Oh, dia kata kat abang, tengok. Faqala, maka berkatalah ia, ia al-akhul akbar, al-akhul akhi asghar, baginya, bagi al-akhul akbar, wa sya'nuka, dan keadaan kau tu anta syaqiyun, dicela, ibnu syaqiyyin, dicela, bagi anak, bagi cela, celaka, syaqiyun celaka, anta syaqiyun, kau ni celaka. Orang kata adik dia marah, kau ni bodoh, kau ni celaka, ibnu syaqiyyin, anak bagi celaka. Oh, dia kata gitu. Syaqi ni benda yang tak elok lah, ajaran lah. Adik dia marah kat abang dia lah. Kelakuan kau ni seperti orang celaka, ibnu syaqiyyin. Ya batalud dunia wal akhiratu. Batal ni jadi tak molek mana cakap. Wahai yang korang bagi dunia dan akhirat. Oh, adik dia kata. Batal. Faraja'al al-akhul akbaru walam yaslam. Bila dah cakap gitu dah. Faraja, maka baliklah oleh abang dia tadi. Padahal walam yaslam, walam yuslim, tak kena. Walam yuslim, aslama yuslimi, aslama yuslimu. Maka baliklah ia abang dia tadi tu, maka kembalilah oleh abangnya, balik rumah lah abangnya. Walam yuslim, padahal tidak pernah Islam lah ia. Dapat tak lam? Kita cuma tak pernah, dapat tak? Kemudian wajah al-akhul as'aru ma'a auladi as-siwari wa ma'amro'ati wa dakhalu bainan nas fil majlisi. Nanti sambung balik. Wajah al-akhul. Nanti lepas tu adik dia nak pergi dah dengan anak dia, dengan bini dia, masuk di hadapan ramai, jumpa Malik bin Dinar nak masuk Islam. Ni esok tersambung. Hari apa? Hari Isnin. Jadi dia nak sambung ni. Lepas ni dia nak masuk Islam lah ni, adik dia. Abang dia balik dah. Habis lah cerita abang dia tu. Ni adik dia nak masuk Islam ni. Bila masuk Islam tu, lepas ni dia uji pula nanti. Nanti dia cerita. Sampai habis insyaAllah. Panjang lagi ni, panjang lagi. Panjang cerita dia. Wallahu'alam. Nanti satu apa? Tanda itu nanti takut terlupa. Panjang lagi tu hadir tu. Cerita dia panjang, orang Majusi ni. Romantik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mana itu ya? Tabi'iyatu. Tabi'iyati. Tabi'iyatun Muka surat 10 hanya ada Tabi'iyatun. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tabi'iyatun. Jadi kita nak bahas apa ni masalah ni? Jadi kita nak cari masalah dilalah. Dilalah serta nauk dia, jenis dilalah. Jadi kemudian dia nak pembahagian untuk pada dilalah. Jadi dilalah tu terbagi pada dua.
Yang pertama lafziyah, yang kedua ghairul lafziyah. Lafziyah tu ada cabangan dia lagi pula. Ada 3 pula nak dia. Adapun ghairul lafziyah terbagi pada 3 juga. Anak dia jadi lafziyah tu terbagi pada 3, ghairul lafziyah pun terbagi pada 3. Baik, tengok apa dia. Jadi kita maklum dilalah lafziyah tu iaitu dilalah ataupun satu tunjukkan pada dia tu ada lafaz ataupun suara. Yang ni kena pada lafaz dan suara. Jadi dal itu menunjuk pada kata lafaz ataupun suara. Contoh kita kata dal tu apa? Bersin. Hacum. Itu panggil dal. Dia sebut bersin tu itu kena pada lafaz. Nampak tak? Bersin tu kena pada suara. Hacum. Contoh baik. Itu dipanggil dilalah lafziyah. Sama ada lafaz ataupun suara. Sesama hidung, suara burung, gendang, batuk, apa lagi? Banyak itu dipanggil suara. Kalau lafaz tu lain. Baik. Kemudian dilalah lafziyah tu terbagi pada 3. Yang pertama tabi'iyatun, aqliyatun, wad'iyatun. Dia tepat pembahasan kita kalau mantik ni dia masalah wad'iyah. Masalah wad'iyah. Adapun yang lain tu dia tak masuk dalam pembahasan mantik kan. Tapi dia nak cerita juga. Dalam Idul Mahal ni dia bahas semua. Bahas semua. Bahas semua macam sama sama Dia bagi misal je lah. Dia bagi misal dia tak bahas satu tak ada Tak ada tu ada. Tapi gitu lah bagi tak ada bagi misal gitu lah. Sama dengan ni lah, bagi tak ada macam ni lah, supaya misalnya supaya. Sama. Yang kitab ni banyak tak ni kitab ni. Yang pertama tabi'iyatun ini dilalatun tabi'iyatun. Dilalah yang bahasa tabiat. Bagaimana tabiat? Wahya dan bermula ia tabi'iyatun tu. Maka nadalu fiha. Barang yang adalah yang menunjuklah. Bila sebenarnya adal itu maksud suara atau lafaz lah. Barang yang adalah menunjuk padanya pada ma tu aradan tabi'iyan. Aradan sifat. Aradan tabi'iyan. Sifat yang bahasa tabiat. Dia panggil sifat yang bahasa tabiat. Jadi suara dengan lafaz tu menunjuk di atas sifat yang bahasa tabiat. Adal tu kena pada suara atau lafaz ya. Macam mana tengok? Ini tabi'iyat. Tabi'i lah. Benda tabi'i ni benda yang asli. Asal. Ajarana. Bahasa Inggeris panggil apa ya? Tabi'ah ni. Alami. Alam. Ya, biasalah natural. Natural. Alami. Alhamdulillah. Ajarana dah bertukar dah bahasa Inggeris bahasa Arab. Siap lah. Lama dia kena mengaji bahasa Arab lama. Saya lagi mengaji bahasa Arab banyak tahun habis. Alami lah alami kan. Benda alam ni. Tabi'iyat ni benda yang semula jadi. Tabi'i. Natural. Kalau bahasa Siam dipanggil apa tu? Allah, saya lupa dah. Siam panggil. Lupa dah, tak lagi dah. Benda yang bahasa semula jadi. Tak ingat dalam bahasa Siam. Selalu ingat juga, lama tak pergi tani ni. Lupa dah. Perkara semula jadilah Ustaz kan. Perkara semula jadi. Jadilah. Tabiat. Lupa tak mari dah. Atantung kan, atantung. Apa Buat recai. Bukan buat recai. Tak mari dah masa Siam. Malam-malam ni. Selalu ingat. Lupa dah masa Siam. Baik. Jadi suara tu pada lafaz tu menunjuk pada sifat yang bahasa tabiat kena jadi.
Macam mana contoh dia? Kadilalatil anina alal alami. Seperti menunjuklah mengerang. Mengerang sakit al-anin. Dia tu mengerang. Apa? Jangan baik. Ajar mana? Mengerang. Sakit mengerang lah. Gerang-gerang. Mengerang lah. Suara mengerang tu lah. Hmm. Al-anin tu panggil dal kan? Dal. Alal alami di atas sakit. Mengerang di atas sakit. Al-anin tu dipanggil anin. Anin tu dipanggil mengerang. Ajar mana? Jadi, al-anin tu panggil dal. Al-alam tu panggil madlul. Yin. Dia panggil madlul. Tu dia. Contoh kita kata apa? Bila sedih. Bila sedih dia buat apa nak? Nangis. Contohlah. Bila takut. Orang tu takut. Contoh kita gini. Jarana. Kita tengok muka dia pucat Jarana. Pucat tu tunjuk kata takut. Asal muka dia pucat lah. Kita tengok muka dia pucat tu dia panggil dal. Perkara yang menunjuk. Apa perkara yang menunjuk pada dia tu? Muka putih. Bila tunjuk muka putih, maka dia panggil takut. Takut tu dia panggil madlul. Tulis tu kat ini. Tulis je siap. Dal tu menunjuk kata apa? Sakit. Apa? Mengerang. Mengerang. Tu menunjuk. Menunjuk kata apa? Sakit. Sakit tu dia panggil madlul. Nangis. Apa tu kita kata bagi? Sedih. Menangis. Menangis tu apa? Sedih. Tengok muka sedih. Atau tengok nangis. Nangis tu menunjuk kata sedih. Nangis tu kita kata dal. Sedih tu kita panggil madlul. Macam tu. Menangis Macam mengerang tadi lah. Habis. Contoh kita kata senyum. Senyum. Apa tanda dia? Apa maksudnya senyum? Jarana. Senyum tanda dia gembira ke? Mana satu dal, mana satu madlul? Jarana. Nanti nak tanya kat ini. Mana satu dal, mana madlul? Kat mana? Kat ini. Senyum dal. Kan? Ustaz kan? Tanya saya balik. Saya tanya dia. Tak apa. Saya tanya tu pasal mana kita kat ini apa dia? Mana dal, mana madlul? Senyum dengan gembira. Betul lah tu. Ajaran orang cakap tu. Dal tu senyum. Dalun gembira tu is the madlul. Yang menunjuk senyum. Tanda dia gembira. Gembira panggil madlul. Jawapan tanya saya balik. Kita tahu jawapan kita senyap dulu. Habis tu. Itu panggil tabiat kat ini Tabiat. Tabiat dia panggil dilalah tabi'iyah. Baik. Yang kedua akliyatun. Ini dilalatun akliyatun. Dilalah yang bangsa akal. Macam mana? Tengok. Wahya dan bermula ia. Ia dilalah akliyah tu. Ni dia ada sebut dalam kitab ni, dalam kitab Syekh Khalid kan. Dia tulis apa? Amla wad'iyatun am akliyah. Tak silap cuba tengok dalam Syekh Khalid tepi tu. Ni dia bahan ni. Dia bahan ni akliyah ke wad'iyah? Yang ditafsir dengan biwada'i tu ke tak? Biwada'i tu dia bahan akliyah ada tepi tu. Dia bahas kat tepi tapi nanti masuk dalam juga. Tapi dalam tak bahas mana. Itu kalau orang tak ada manti tak boleh baca tu. Dia nak ayat apa akliyah apa? Kena faham ni akliyah ni kena akliyah ni apa? Dalam Ashmawi je tak? Dia tapi dalam Syekh Khalid tu dia lain sikit. Dia ada sebut apa? Syekh Masyur ada tak? Tapi nak kata kena faham akliyah dulu. Dia tak masuk perbahasan mantik. Tapi dia apa tak masuk dalam perbahasan murad tu wada'iyah. Kita nak wada'iyah. Tapi akliyah tu masuk juga. Kena tahu jugalah cabangan ni pun. Baik. Dilalatun akliyatu wa ya makana dalu
fiha aqlan kadilalatil kalami fil hujrati ala insanin biha. Akliyah tu barang perkara yang adalah yang menunjuk suara tu lafaz lain. Menunjuk tu. Yang menunjuk padanya pada barang tu aklan. Aklan ni benda yang berakal. Benda yang kita bahasa fikir. Tu akal. Tengok contoh mana nampak Jadi benda tu menunjuk pada perkara yang adalah menunjuk pada perkara tu, tapi benda tu yang kita fikir. Aklan. Menunjuk tu pada akal. Yang bahasa akal. Benda yang difikirlah kita kata. Tengok. Kadilalatil kalami fil hujrati ala insanin biha. Seperti menunjuknya bercakap. Fil hujrati. Hujrati ni apa dia? Hujrah ni dia panggil rumah. Rumah yang dibina di atas tanah. Dia kalau dekat Mesir banyak lah, di tanah Arab banyak. Hujrah ni kita panggil bilik sebenarnya. Hujrah ni bilik. Tapi kalau asal dia rumah ni, asalnya hujrah ni rumah yang dibina dengan tanah. Asalnya rumah tu dilekung dengan tanah. Itu panggil hujrah. Asal hujrah ni bilik. Tapi rumah tu yang dibina dengan tanah. Seperti rumah isteri Nabi Kalau dekat siapa pernah pergi Mekah tahulah. Rumah isteri Nabi Khadijah. Rumah isteri Nabi tu dia panggil hujrah. Hujrah. Sebab dia buat daripada tanah. Dia buat bertanah. Seperti menunjuk di kadilalatil kalam, seperti menunjuk oleh bercakap pada rumah tadi tu di atas manusia. Di atas manusia biha ai bil hujrah. Seperti bercakapnya di dalam rumah, di atas manusia ini, di atas ada orang di dalamnya, di dalam apa? Di dalam rumah tadi. Dia gini. Seperti kita kata apa? Kira ba tu dengan makna zarfiyah tak? Ha? Ba tu biha tu dengan makna zarfiyah tak? Ba tu mana zon fi. Fiha. Di dalamnya. Contoh gini. Seperti kita kata orang mandi dalam bilik air. Apa nak? Kita dengar macam ni ajaran nak. Kita dengar orang namanya bong dalam bilik air. Kita dengar orang cakap dalam bilik air tu. Itu tanda apa? Kita faham kata ada orang mandi. Kita faham kata ada orang mandi. Itu adalah akliyah, akal. Contoh gini. Saya duduk kat bilik ni ajaran duduk mengajar ni. Tiba-tiba tengok ada bau kat dapur tu. Sedap bau ni weh. Siapa dia masak ni sambal udang malam-malam ni. Contoh. Di dalam akliyah kata apa? Ada orang sedang masak. Sedang masak. Kita faham mana? Kita faham dari segi bau tu. Tak semestinya ada percakapan apa, tak semesti dengan bau dengan deria. Deria ke? Tapi kat sini ni ialah pada akal lah, betul lah. Tak mesti pada cakapan. Habis. So maknanya kalau ni dia tak semesti ada suara dan tak semesti ada lafaz lah. Tapi nampak tu bercakap tu je dia. Sebab ni di dalam Kalamu. ini dia lafziyah dia. So memang kena berlafaz. Berlafaz nak. Itulah yang minta maaf. Ajar mana? Ghairul lafziyah bawah tu nanti. Ini dia kena berlafaz juga. Sama ada lafaz ataupun suara. Saya silap. Yang tadi saya dekat yang bau tadi tu, itu panggil ghairul lafziyah. Betul kena ya. Ghairul lafziyah. Ini di dalam lafziyah. Kena bercakap. Contoh kita kata gini.
Dengar suara duk bunyi dekat dapur. Peng, peng, gong, beng, beng, beng duk bunyi. Contoh suara Gong, gong, gong bunyi binatang apa lah duk bunyi kat dapur ni. Oh, ada orang masak ni. Contoh nampak. Kita bagi dia dalam lafziah. Nampak kat ini. Ada pun Okey. yang Ustaz Nur, kalau bunyi macam periuk belanga, apa orang apa dengan dia sendu apa tu? Tu itu bukan suara lafaz. lah. Bunyi suara tu boleh lah. Tu bukan lafaz, tu Tapi bunyi. suara bunyi lah. Bunyi masuk suara lah. Okeylah. Apa kat ini? So, maknanya yang ni semua bawah lafaz kan. Jadi semuanya ada lafaz lah. Tapi ghairul lafziah bawah tu ada lagi. Nanti ada bahan juga. Contoh macam bau tadi, tu boleh. Macam bersin lah, hacam kan, itu kan suara. Bunyilah suara tu, dengarlah suara kan. Bunyi Kita Tapi bunyi suara tidak lah. lafaz. Kalau bersin bukan lafaz. Unless kita kata bersin, acum alhamdulillah. Itu Ya, kita tapi bunyi suara kan, sebab tu kita kata dal tu menunjuk atas suara atau pelafaz. Suara kan umum. Nampak? Suara kan umum. Suara umum, lafaz tu khusus. Dia kan umum. Bila sebut kata tiap-tiap apa? Tiap lafaz mesti suara. Tapi tiap suara tak mesti lafaz. Ada suara yang tak berlafaz. Nampak ajaran lah. Kan saya dah beritahu kaedah. Dalam kes Tiap-tiap ni lafaz mesti suara. bunyi dia katakan suara lah. Bunyi lah kita kata. Bunyi. Habis. Bunyi bersin. Pak, nak kata bunyi bersin pun tak sedar je. Bunyi suara bersin lah. Kata, orang tak kata bunyi bersin. Tapi tu bahasa Melayu kita lah. Kalau segi hakikatnya kita kata suara juga. Sebab dia keluar dari suara pok. Kan? Kata bau tu dah. Tu kalau dalam ziah. Habis. Yang ketiga last. Wada'iyatun. Ini dilalatu wad'iyah. Wahya makana aniyin. Ni murad kita ni. Inilah murad kita ni. Dia panggil dilalatul lafziyah wad'iyah. Ni dalam ilmu mantik ni akan datang dia bahas ni. Dilalatul wad'iyah wahya makana dalu fiha wad'an. Barang yang ni perkara yang adalah yang menunjuk padanya pada barang itu wad'an, pada hantaran. Wad'an ini hantaran lugawi. Tulis itu. Hantaran lugawi. Hantaran yang dimaksud kepada lugah, bahasa. Dan pada istilah. Dan barang yang menunjuklah pada itu pada istilah. Tengok contoh macam mana. Kadilalatil alfazi ala ma'aniha al-mawdu'ati laha fil lughati. Seperti menunjuknya lafaz-lafaz di atas makna dia. Makna pemanggil, madlul pemanggil, yin, musamma pemanggil, yin. Benda hak sama je. Seperti menunjuk lafaz-lafaz di atas maknanya, makna bagi lafaz-lafaz tadi tu yang menunjuklah baginya bagi makna-makna ni tadi tu pada lughah, pada bahasa. Contoh apa? Contoh kita kata gini. Kita kata makan. Apa istilah makan? Apa takrif makan? Apa hantaran makanan? Apa kita kata kita letak makan tu macam mana rupa makan? Apa rupa makan ni? menyuap ke mulut, makan. Kemudian ambil nasi suap ke mulut. Itu panggil makan. Itu panggil jawan ayah. Maksudnya hantaran bagi makan tu apa? Bila sebut makan tu apa? Ambil nasi suap masuk mulut. Makan. Minum. Apa yang tuan minum? Ambil air, minum. Itu hantarannya. Itu letakkannya. Ya. Letakkan tempat hantarannya. Habis itu. Contoh kita kata
Kita kata hudusul alam. Baru alam ini. Macam mana kita boleh sebut kata alam ni baru? Sebab apa kita kata hantaran alam? Contoh kita kata, tak apalah. Kita kata baharu. Kita kata baharu alam ini. Kenapa kita kata boleh kata baharu alam ni? Sebab apa? Sebab di atas ada Allah Ta'ala. Bila sebab ada Allah Ta'ala, maka itu kita panggil istidlal. Lepas tu nak faham ini dulu. Ini tempat murak kita di dalam wad'iyah ni. Dalam ilmu mantik yang sebenar. Contoh kita kata apa lagi? Antara apa? Letakkan apa lagi? Contoh kita kata Yen. Al-kalamu wal-lafzu al-murakkabu. Kalam. Kalam tu apa dia kalam? Dari segi ilmu nahu. Wal-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Maka letakkan tu dipanggil dilalah lafziyah wad'iyah. Hantaran kalam tu ialah lafaz yang bersusun lagi pula al-mufid. Lagi pula bil-wad'i dengan hantaran bahasa Arab. Tu dipanggil dilalah lafziyah wad'iyah. Habis itu. Kemudian kata ba ghairu lafziyatin wa ya makana dalu fi ghairu lafzin aw sautin. Ini bukan suara. Nanti kita bahas hari Isnin insya-Allah. Wallahu a'lam. Tengok kita usul fiqh sikit. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Ar-rukhsatu. Situ ada mana? Ar-rukhsatu. Hiyal hukmu alladhi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin. Rukhsah ni apa? Kan kita sebut rukhsah kan. Apa ni rukhsah? Keringanan. Ni panjang sangat ni. Ini panjang ni. Itu keringanan tu bahasa kita. Tengok ni. Rukhsah tu iyal hukmu alladhi ila hukum alladhi yataghayyar, yang jadi berubahlah. Taghayyara ya taghayyuran. Al-i'rabu wa taghyiru. Taghayyara ya taghayyuran. Taghayyur. Maksudnya jadi berubah. Bukan mengubah kan? Bukan hukum tu yang mengubah. Hukum tu yang jadi berubah. Sebab atas wazan tafa'ala kan? Tak terjemah pun kena tengok ya surah tu. Nanti ajar surah. Kalau ni buat ni. Hukum yang jadi berubah min su'ubatin. Mulai daripada payah, min tu min ibtidaiyah. Kat ini. Nampak kita terjemah, nampak kat ini. Ni semua nak nahu, nampak ni. Nampak nak terjemah lagi cantik. Hukum yang jadi berubah. Dia tak boleh cakap hukum yang berubah. Tak sedap tu. Hukum yang jadi berubah. Yang jadi berubah tu. Berubah. Dua kali ulang, nampak tak? Min su'ubatin. Mulai daripada payah. Ila suhulatin. Kepada senang. Kepada kesenangan. Betul. Lagi pula. Berubah tu ma'akiyami sababil hukmil al-asliyi. Serta ada. Qiyam tu jangan terjemah berdiri kan. Serta mendirikan. Boleh juga. Serta ada sebab. Serta mendirikan sebab bagi hukum yang asal. Serta nak mendirikan. Serta ada bagi sebab hukum asal. Serta nak mendirikan sebab bagi hukum asli. Hukum asal. Sebab tu nak dipanggil rukhsah. Macam rukhsah ni telah berubah
Daripada payah kepada mudah. Lagi-lagi berubah tu serta ada sebab bagi hukum yang asal. Tengok contoh macam mana hukum yang asal. Tengok contoh dia. Ajar Ana. Kajawazil fitri lil musafiri. Wa misalu zalika rukhsah. Wa misalu tilka rukhsati kainun kajawazil fitri lil musafiri. Seperti mengharuskan berbuka puasa bagi orang musafir. Nampak tak? Seperti pengharusan bagi berbuka puasa bagi orang yang musafir. Orang musafir mana? Sifat dia. Orang musafir mana? La yajhaduhu as-sawm. Orang puasa tadi yang tidak la yajhaduhu tu dengan mana? Yang tidak jadi susah lah. Dia asal yajhadu tu bukan kata bermujahadah je ni. Tidak memenat. Kita terjemah tidak memenat. Asal mujahadah. Kalau ni tak tafsir ini boleh. La yashukkuhu. Yang tidak menjadi payahlah akan dia tu. Yang tidak memenatlah akan orang musafir tadi tu oleh puasa. Jadi dia tak memenatkan dia tu oleh puasa. Sebab tu dia buka puasa. Harus bagi dia buka puasa. Kalau tak penat je mana. Yang tidak memenatkan dia tu oleh puasa. Kalau penat tu, tu yang buka puasa tu. Harus. Yang tidak memenatlah akan dia musafir tadi oleh puasa. Maksudnya, musafir tu untuk tidak memenatkan dia bagi puasa. Sebab dia nak musafir kan orang. Jadi kalau penat tu dia kena buka puasa lah. Tapi tujuan buka puasa tu untuk dia tidak memenatkan dia perjalanan dia. Musafir tu. Tu. Wa aklil maitati. Atau pada kata al-fitri. Jadi kajawazi aklil maitati lil muttarrin. Seperti pengharusan makan bangkai lil muttarri bagi orang yang berhajat. Ni yang kita cerita masalah vaksin ni. Nak panggil rusuh ke apa ni? Sekarang kita berhajat ke tak lagi ni? Masalah kita tak sakit nak berhajat ke mana? Kenapa jadi wajib? Nampak tu ngaji usul fiqh ni ajar mana? Ni penting ni. Kita kalau ngaji usul fiqh dengan qaul fiqh dalam ni ada dua ilmu dalam ni ajar mana? Usul fiqh dengan qaul fiqh. Kalau kita ngaji ni kita boleh pilih tak ikut pemimpin pun tak apa sebab dia sebut dalam kitab orang yang faqih itu boleh menyalahi fatwa, boleh menyalahi fatwa. Kalau kita tahu hukum tu nak menyalahi boleh, tak ada masalah. Tapi itulah kita belajar setakat kita belajar ni lah. Nak cerita kat orang tak boleh lah, orang lah praktikalnya kan. Tapi nak kita tahu tu hukum tu kita tahulah. Tengok dia kata nak bangkai. Bila tu lil mutarri bagi orang yang berhajat. Tak berhajat boleh makan ke tak? Tak boleh. Pengharusan macam mana? Itu pun harus kajawazi. Nampak tak ajaran? Dia tak kata Ya, ada condition lah Ustaz kan. dia tak kata kawujubi, tak kata wajib. Ya. Nampak? Maksudnya harus bagi memakan akal bangkai bagi orang yang berhajat. Mafhumnya apa kita faham? Maksudnya bukan wajib. Begitulah. Habis. Itu rukhsah. Itu rukhsah. Habis. Yang keempat, yang akhir pula. Al-azimatu. Azimah. Azimah ni macam hukum asal. Dia gini, ajaran kalau rukhsah berubah hukum asal. Kalau azimah, hukum asal. Hiyal hukmul lazim. Ni baru ni Ustaz Nuzul tanya saya azimah ni.
Dia ada ikut tak malam ni? Dia ada tengok. Oh tak ada lah. Tak apalah. Tadi suruh dia dengar ni lah. Azimah hiyal hukmul ladhi kawujubis salawatil khamsi wa hurmati akli maitati li ghairi muttari. Ini hukum asal ajaran ana. Azimah. Azimah ni nak terjemah lagu mana kita? Ketegasan. Itu maksud pada luar lah. Hiyal hukmu. Ialah hukum. Hiya hukmu ini. Hiyal hukmul asli. Ialah hukum asal allazi tulis. Allazi lam yataghayyar. Taghayyaru. Lam yataghayyar. Betul lah. Allazi lam yataghayyar. Hukum yang asal yang tidak berubah. Kalau nak tulis sampai habis boleh yen. Allazi lam yataghayyar min su'ubati ila sunatin. Tapi panjang. Kalau nak pendek. Allazi lam yataghayyar kama zukira. Seperti mana yang tersebut tadi. Yang disebut tadi. Kama zukira min hukmi. Tengok atas tu. Macam mana contohnya? Ini tak boleh berubah dah ajaran ana. Boleh sebut 5 waktu lah semayang 5 waktu ajaran ana. Semayang subuh 2 rakaat, atau sudah tambah 3 rakaat tak boleh dah. Tak ada kemudahan di situ ajaran ana. Kalau tanya, solat Isya nak buat 3 rakaat boleh ke tak? Tak boleh dah. Ini tak boleh berubah. Ni hukum tak boleh berubah nak. Hukum asal. Dia panggil azimah. Seperti wajib oleh semayang 5 waktu. Wa hurmati aklil maitati. Dan diharamkan makan akan bangkai li ghairil muttari. Bagi orang yang tiada hajat. Orang yang tak ada hajat itu diharamkan makan bangkai. Ajaran ana. Itu dipanggil hukum azimah. Kalau orang tanya kita esok ajaran ana. Kalau orang tanya ajaran ana lah, tapi orang tak tahulah ajaran ana ngaji usul fiqh dengan qawaid fiqh, dia tak tahulah. Terkukuk dia tanya. Kalau lagu mana ajaran ana nak makan, nak minum arak tu lagu mana? Kukuk boleh sikit kot. Oi, tak boleh. Ataupun nak lagu mana ajaran saya ni tak ada sakit apa pun. Tapi saya nak ambil vaksin percuma boleh tak saya nak ambil? Contoh orang tanya ajaran ana. Ajaran ana pun kaji balik. Contoh Tengok. Wa hurmati akli. Ni kita boleh kias kan? Contohlah kita makan apa? Contoh kata nak makan nak minum air arak saja tak boleh. Itu diharamkan. Diharamkan. Makan bangkai pun haram. Contoh kata nak makan benda sembelihan boleh tak kalau tak ada hajat apa-apa? Tak boleh. Dia panggil hukum azimah. Kata ustaz, apa tu nampak tu ada ada lembu tadi tu kena accident. Tak sempat sembelih. Dia nak makan itu boleh tak? Jadi sayanglah nak buang pula. Tak boleh. Tanya dia balik, awak tak ada makanan lah? Ada makanan kat rumah tu tapi tak sedap mana. Tengok lembu ni sedap sikit. Contoh mana? Tak boleh. Sebab apa? Lil ghairi muttari, ini dengan ketiadaan hajat. Tidak ada hajat, tak boleh. Kalau lain rumah dia tak ada makanan apa dah. Tu lain ajaran Ustaz, habis. boleh pergi kepada apa ni? Rimau kat zoo, lembu tu. Itu ajaran orang anak sedap ajaran anak ngaji usul fiqh atau qawaid fiqh dia boleh sebut itu habis. Ustaz, yang berhajat kat situ maknanya yang perlulah. Perlu, betul. Berhajat perlu. Kalau berhajat tu macam tak berapa perlu je bunyi dia. Macam nak yang berhajat tu kalau nak. Macam berkehendak. Berhajat tu macam berkehendak. Berkehendak. Dia muttari ni asal al-hajah.
Maksud dia, tapi yelah bahasa pondok cakap hajat lah, maksudnya tak perlulah, maksudnya dengan ketiadaan keperluan. Boleh juga terjemah itu, diharamkan akan makan mayat itu dengan ketiadaan keperluan. Nampak macam boleh juga itu lah. Terjemah itulah. Dengan ketiadaan hajat, maksudnya hajat ni umum bahasa pondok itu terjemah hajat. Hajat tu bahasa Arab tu maknanya perlulah. Macam perlulah. Macam ni riwayat, macam ni hurmati akli maitati, diharamkan akan makan apa tu bangkai liwari mutari bagi ketiadaan perlu. Keperluan lah. Ketiadaan hajat. Maksud tak ada keperluan apa-apa pun, macam saya bagi contoh tadi lah. Contoh duduk dekat dalam hutan. Tapi hutan tu banyak binatang, ada ayam semua kan. Tiba-tiba ada jumpa kat depan kita tu ada bangkai. Memanglah betul nak pergi memburu tak apa ambil ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab benda lain ada lagi. Kita bukan berhajat pada tu lagi. Lainlah tak ada apa bawa kita berhajat pada tu, tu lain. Okay. Sebab bahasa Malaysia tu hajat tu dah makna lain. Tu yang saya rasa. Bila dia nak tu dia boleh makan. Bila dia berkehendak boleh makan. Habis nak terjemah guna je. Nak terjemah guna kat ini. Yelah, maknanya ada keperluan lah. Dia terdesak lah. Macam terdesak lah dia makan. Dengan ketiadaan terdesak. Terjemah itu. Dengan ketiadaan terdesak. Nampak ni? Macam mana terjemah tu je? Gitu aku. Kita pun faham hajat-hajat. Kena. Ya, hajat kita faham hajat. Kita tahu cara hajat tapi nak terang. Kita faham hajat tu. Mutari tu hajat lah. Nak terjemah tu payah. Awak berhajat ke tak berhajat nak? Terpayah juga betul kat ini lah. Kalau hajat ni macam nak kan? Macam tu lah. Habis tu. Wa yata'allaku bi usul fikri maba'isu al-mab'asul awwalu fil amri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nak masuk dah pembahasan usul fiqh. Ni payah ni. Ada amar, ada nahi, ada khas, ada jumal, ada takhsis. Ni kalau Jarona kalau mengaji ni, kalau terkejut orang Jarona ngaji kawan fiqh usul fiqh ni, nak jadi mufti boleh lah. Nak tahu je untuk diri sendiri. Tak nak cerita kata kalau kita belajar ni, benda ni tinggi ni. Dia punya apa? Dia punya subjek dia tu ibaratnya kalau orang belajar sekolah menengah tu dia ambil bidang sains lah, fizik, kimia gitulah. Padahal dia belajar bidang